استغفر الله العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulakan, insya-Allah kalau boleh nak tahu suara saya jelas ke tidak ya, yang dapat menonton pada petang ini, insya-Allah kalau suara jelas minta komen jelas, insya-Allah untuk kita teruskan tazkirah kita pada petang ini, insya-Allah. InsyaAllah kalau suara saya jelas didengari, insyaAllah kita akan teruskan tazkirah biiznillah ta'ala, insyaAllah. Baik, insyaAllah harap-harap jelas semua, insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna al-fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayah kama nawwartal ardu binurihi syamsik abadan abada birahmatika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jal, apa khabar semua? Moga-moga Allah Azza wa Jal limpahkan rahmat kepada kita, bagi kita kesihatan yang baik, bagi kita nikmat yang barakah, dan insya-Allah moga-moga Allah jauhkan kita daripada segala malapetaka dan memayungi kita dengan rahmat dan juga kasih sayangnya, insya-Allah. Baik, para penonton sekalian, pada petang ini untuk slot tazkirah zuhur pada petang ini, insya-Allah kita akan berkongsi satu tazkirah. Tazkirah ni makna dia pesanan, peringatan dan sebagainya untuk diri saya sendiri dan kita semua, insya-Allah. Dan moga-moga tazkirah ini dapat memberikan kita ilmu, yang mana kita sekarang ni sedang dalam majlis ilmu, walaupun kita di alam maya, online zaman sekarang ni, tazkirah online, kita kena ingat pahala dan juga saham-saham kebaikan turut dikira oleh malaikat, dan insya-Allah moga-moga ia menjadi pemberat timbangan kita di mahsyar nanti, insya-Allah. Baik, pada petang ini insya-Allah kita akan huraikan satu surah yang kita semua dah tahu, satu surah yang agak pendek, taklah panjang sangat, dan insya-Allah surah ini kita selalu baca, baik kita dalam solat, baik kita mengajar anak-anak kita, baik ataupun kita driving, kita selalu baca surah ini. Dan surah ini walaupun ia ringkas, walaupun ia mudah, tapi pengajaran dalam surah ini cukup hebat. Pengajaran, pengisian, peringatan yang Allah Azza wa Jal bagi dalam surah ini cukup hebat. Apa dia? Nama surah tersebut adalah Al-Humazah. Nama surah ini adalah surah Al-Humazah. Ma makna Al-Humazah? Apa makna Al-Humazah? Makna Al-Humazah adalah pengumpat. Subhanallah, satu topik yang cukup penting, yang mana mengumpat ini satu aktiviti yang kadang-kadang baik asatizah ke, baik orang biasa ke, sesiapa sahaja melakukannya tanpa kita sedar. Subhanallah. Baik, apa yang Allah nak cerita dalam surah Al-Humazah ini? Sebelum kita pergi lebih lanjut, insya-Allah kita sama-sama baca surah Al-Humazah. Kita sama-sama baca surah Al-Humazah. Apa yang Allah Azza wa Jalla nak cerita dalam surah ini, insya-Allah. Kalau ada Quran, boleh buka Quran. Kalau ingat, kita pakat baca. Setiap huruf yang kita baca satu kebaikan, dan insya-Allah kebaikan ini jika kita ikhlas akan ada nilai di sisi Allah, kebaikan yang insya-Allah akan memberatkan timbangan kita bila mana kita berhadapan dengan Allah, walaupun kita kelas secara online, secara maya, insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Humazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan asyik mengira harta yang dikumpulkan itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka bahawa hartanya dapat mengekalkan, menyelamatkan mereka di dunia, dapat kekal di dunia. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Tidak, sesekali tidak. Sesungguhnya mereka ini akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka al-hutamah? Narullahil muqadah, iaitu api azab daripada Allah yang dinyalakan sepanas-panasnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang panasnya neraka hutamah ini akan membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu akan ditutup rapat sehingga mereka tidak dapat keluar daripada neraka al-hutamah itu. Fi 'amadim mumaddadah. Dan mereka juga, ahli neraka al-hutamah ini, akan diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Humazah. Hadirin para penonton sekalian, kita telah baca surah Al-Humazah dan kita juga telah baca terjemahan secara ringkas. Baik, surah Al-Humazah ini ada 9 ayat. Ada 9 ayat dan surah ini subhanallah diturunkan kerana apa? Mengikut riwayat, mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Ibnu Umar. Mereka sebut masih terngiang-ngiang di telinga kami bahawasanya ayat 1 dan 2 dalam surah ini, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Terngiang-ngiang di telinga Ibnu Umar dan Sayyidina Uthman bahawasanya ayat ini diturunkan berhubung satu kisah seorang musyrikin pada masa itu yang bernama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini seorang Quraisy yang kaya, seorang Quraisy yang hebat, seorang Quraisy yang dikira pembesar pada zaman itu, dan Ubay ini sering menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf ini sering mengherdik Nabi, mencerca Nabi, mengumpat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya, ada jawatan, ada pangkat, dikira pembesar. Lalu Nabi SAW datang berdakwah kepada musyrikin pada masa itu. Ubay bin Khalaf ini memperkecilkan Nabi dan berkasar itu dia menyebabkan cercaan dia, dia punya kejian dia menyebabkan menjadi umpatan puak-puak musyrikin pada Nabi SAW pada masa itu. Lalu Allah turunkan ayat yang pertama dan kedua surah Al-Humazah ditujukan kepada Ubay bin Khalaf. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah. Baik. Kita pergi pada ayat yang pertama. Allah sebut apa? Kalimah yang pertama Allah sebut wailun. Wailun. Wailun ini dalam Quran disebut sebanyak 27 kali. Wailun. Disebut sebanyak 27 kali dan 10 kali disebut dalam surah Al-Mursalat. Bermakna sebesar-besar Quran, beribu-ribu ayat Quran, hanya ada 27 kali sahaja Allah sebut perkataan wailun. Nak ceritanya apa? Bila mana seseorang itu ataupun golongan yang disifatkan sebagai wailun, celaka ini dalam Al-Quran yang Allah sifatkan sebagai celaka, mestilah golongan ini golongan yang amat teruk. Mestilah golongan ini golongan yang amat Allah murka. Mestilah golongan ini adalah golongan yang Allah amat marah, hadirin sekalian. Sebab Allah sebut wailun, celaka. Subhanallah. Kita
kalau saya kenal tuan-tuan, kenal penonton, kenal siapa-siapa dan sebagainya, kita kata mu celaka, kita kata pada orang tu mu celaka, dan ataupun orang kata pada kita mu ni celaka, kita rasa bagaimana? Kita akan rasa nak marah. Kata aku celaka, mu siapa? Rasa tercabar. Kalau kita kata orang celaka, orang pun akan marah pada kita. Ini di kalangan manusia. Bahkan bagaimana kalau Allah yang kata kita celaka? Kalau Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk, Malikul Mulk, Raja bagi sekalian Raja, subhanallah, yang menciptakan kita, yang memberi nikmat pelbagai pada kita, lantas Allah kata mu celaka. Subhanallah. Siapa celaka ni? Allah sebut dalam kalimah seterusnya, likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap, likulli ni bermakna pada mereka, tak kira siapa, likulli, kesemua mereka, mu kaya ke, mu miskin ke, mu ada pangkat ke, mu ustaz ke, mu bukan ustaz ke, mu doktor ke, mu engineer ke, siapa sahaja di kalangan kamu akan celaka jika kamu tergolong dalam golongan humazatil lumazah. Apa makna humazah? Kita semua tahu, humazah adalah mereka yang suka mengumpat. Humazah ini dari perkataan humazah. Apa makna humazah? Humazah ini bermakna, kalau kita tengok dari segi lugah dia, bermakna belakang badan. Belakang badan. Memang betul lah, orang mengumpat ni dia akan cerita benda di belakang orang tu tersebut. Dia akan cerita keburukan yang dibuat oleh orang lain tu di belakang dia. Tak akan cerita daripada depan. Ini dipanggil mengumpat humazah. Subhanallah, hadirin hadirat para penonton sekalian. Nabi satu hari berkumpul dengan para sahabat. Lalu Nabi pun tanya para sahabat, atadruna al-ghibah? Kamu semua tahu dah apa itu ghibah? Ghibah ini juga dikatakan ataupun nama lain bagi mengumpat selain daripada humazah. Atadruna al-ghibah? Adakah kalian tahu apa itu ghibah? Mengumpat juga disebut ghibah dalam bahasa Arab. Ghibah ini daripada perkataan ghaib. Ghaib maknanya kita membicarakan keburukan orang lain, dia tak ada, time kita tak nampak dia. Itu ghibah. Apa jawab sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, yang tahu makna ghibah ini hanya Allah dan juga Rasulnya sahaja yang tahu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah, kamu nak tahu apa makna ghibah? Nabi kata, ghibah ialah zikruka akhaka bima yakrah. Mengumpat ini dikatakan mengumpat apabila kamu membicarakan, menyebut nama kawan kamu, saudara kamu, benda yang dia tidak suka. Itu dah mengumpat dah. Saya ulang ya. Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu cerita tentang saudara kamu. Kamu cerita tentang sesiapa sahaja di kalangan kamu, benda yang dia tak suka, itu ghibah. Itu dah mengumpat. Cerita di mana? Cerita di belakang dia tanpa dia tahu. Subhanallah. Hadirin, cuba kita muhasabah ya. Cuba kita muhasabah. Hidup kita ni kadang-kadang tanpa kita sedar, kita terjerumus dalam ghibah ini. Baca surat khabar ke, baca paper ke, tengok berita kat Facebook dan sebagainya, kita tengok kat media sosial dan sebagainya, cerita, oh ada individu ni dituduh mencuri sebagai contoh ya, dituduh melakukan jenayah. Subhanallah, kita tanpa kita usul periksa dan sebagainya, walaupun ia baru dituduh, kita terus share berita tersebut, kita terus sebarkan berita tersebut, bahkan bukan setakat itu, kita terus komen kita pula, padan muka kau ni memang keturunan pencuri, macam-macam kita hina dia, kita kita keji dia dan sebagainya. Saat kita duk share itu, apa yang kita share itu telah berlarutan, orang lain pun share dan sebagainya, sampailah ke serata dunia mengatakan tuduhan bagi orang yang mencuri itu seolah-olah dia telah mencuri, seolah-olah dia telah dituduh ataupun disabitkan kesalahan dia mencuri. Baik, tiba-tiba orang yang dituduh mencuri itu dibawa ke mahkamah. Ada perbicaraan mahkamah dan sebagainya. Tiba-tiba hadirin sekalian, mahkamah sahkan itu hanya tuduhan sahaja. Dia tak mencuri.
Dia tak melakukan dosa tersebut. Dia hanya dituduh dan difitnah. Bayangkan berita yang kita dah sebar tadi. Hadirin sekalian. Ke merata-rata tempat sehingga menjadi bahan umpatan orang lain. Bayangkan bagaimana dosa kita nak cover balik. Dosa-dosa yang kita telah sebarkan tadi. Benda fitnah tadi. Sehingga menjadi ghibah, umpatan di kalangan masyarakat. Subhanallah. Hadirin. Sebab itu kita kena berhati-hati benda ni. Kita kena berhati-hati. Takutnya apa? Takutnya kalaulah berita itu tersebar dan pada masa tu mahkamah dah kata bahawasanya orang yang dituduh tadi tak bersalah. Dan kita hidup lagi, kita sempat pergi jumpa dia, kita minta maaf dan sebagainya, itu tak apa. Takutlah perbicaraan mengatakan dia tak bersalah itu saat kita dah mati. Bagaimana kita nak minta ampun dengan orang yang kita umpat tadi? Hadirin, ada satu hadis berkaitan dengan ghaibah ini. Nabi kata apa? Nabi kata, al-ghaibah asyaddu minaz zina. Ghaibah asyaddu minaz zina. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi kata ghibah ini, mengumpat ini lebih teruk daripada berzina. Saya ulang mengumpat ini kata Nabi lebih teruk daripada berzina. Kenapa? Sampai tahap tu Orang yang berzina, seorang lelaki, seorang perempuan, dia berzina. Bila dia berzina, lantas mereka ni muhasabah, datang keinsafan dalam diri mereka, lalu mereka pun bertaubat kepada Allah. Wahai Allah, aku ni berzina, aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, aku dah buat satu dosa yang amat besar, wahai Allah. Ampunkan aku, wahai Allah, maafkan aku, wahai Allah. Hadirin, saat itu Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan ampunkan mereka biiznillah. Sebab apa? Itu antara dosa mereka dengan Allah. Dosa orang yang mengumpat ni, hadirin sekalian, dia antara bainan nas, bainahu wa bainan nas, antara diri dia dengan manusia yang lain. Kita mengumpat si fulan, itu dosa antara kita dengan dia. Kalaulah kita tak minta maaf dengan dia, selagi itulah berdosa. Bahkan kalaulah dia mati sebelum kita minta maaf dengan dia, subhanallah, kita akan berurusan dengan dia pula. Di mana? Di mahsyar pula. Panjang sangat cerita. Sebab itu kita kena beringat. Saya teringat satu kisah dalam kitab Lu'lu' al-Mu'minin. Kitab ini karangan Datuk Mufti wilayah, sekarang ni Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dimuatkan dalam kitab ini satu kisah berkenaan seorang ulama besar yang bernama Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Pada satu hari Syekh Junaid Al-Baghdadi ini, dia seorang yang alim, seorang yang wara'. Dia dijemput ke satu majlis salat jenazah, majlis kematian, dan masa tu nak salat jenazah. Dalam ramai-ramai itu datang tu untuk tengok jenazah, nak salat jenazah itu, ada seorang fakir miskin, yang mana fakir miskin ini dia pergi ke merata ke sekeliling tempat itu, jumpa setiap orang dan dia minta bantuan. Fakir miskin ni, dia pergi jumpa orang tu minta bantuan, jumpa orang ni minta bantuan. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, hadirin sekalian, dia melihat perbuatan lelaki itu. Lalu dia kata apa? Dalam hati dia tak sebut secara sarih, secara jelas. Dalam hati dia kata apa? Apa benda lah orang ni pergi minta bantuan orang dan sebagainya. Aku tak setuju tindakan cara dia tu. Dia mengata orang tersebut dalam hati dia tanpa dia zahirkan. Baik. Lepas begitu, habis solat jenazah dan sebagainya, Syekh Junaid Al-Baghdadi pun balik. Dan rutin Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, dia setiap pagi 1/3 malam dia akan bangun, dia akan bertahajud, beribadah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Takdirnya pada pagi itu Syekh Junaid tidak sedar. Allah tak kejut Syekh Junaid, dia tak tersedar. Kita kan kalau kita biasa bangun pagi, kita akan sendiri tersedar. Pada hari itu Syekh Junaid Al-Baghdadi tak sedar, dia terus tidur dan dia dapat satu mimpi, hadirin sekalian. Dia dapat satu mimpi. Dalam mimpi itu, Syekh Junaid berada dalam satu majlis kematian,
dan di hadapan dia ada satu jenazah untuk disolatkan. Dia pun masuk ke depan nak tengok siapa jenazah tu. Bila dia masuk ke depan, dia melihat jenazah tersebut adalah fakir miskin yang duk minta bantuan dia jumpa tengah hari tadi. Fakir miskin yang dia kata dalam hati ni, dia murka, dia tak puas hati, dia marah tindakan dia. Dia tengok ni yang mati dia di depan dia dalam mimpi dia ni. Lalu bila dia mendekati jenazah tersebut, orang ramai yang berada di situ pakak marah kat dia. Dia kata apa? Wahai Syekh Junaid, kamu makan daging lelaki ini sekarang. Kamu makan daging lelaki ini sekarang, wahai Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lalu apa kata Junaid Al-Baghdadi? Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia kata apa? Kenapa aku perlu makan daging dia? Orang ramai kata, wahai Syekh Junaid Al-Baghdadi, sesungguhnya tadi kamu telah mengumpat pada dia. Sesungguhnya tadi kamu telah mengumpat pada dia. Ni dalam mimpi ya. Lalu Syekh Junaid kata, aku tidak zahirkan ucapan aku. Aku sebut dalam hati. Lalu mereka kata, walaupun dalam hati, ia tidak selayaknya kamu sebagai seorang yang alim, sebagai seorang warak, ada prasangka buruk dalam hati kamu. Nah, sekarang ni kamu makan daging saudara kamu sendiri. Hadirin, apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi? Baik, aku mengaku salah. Aku nak mohon maaf. Lalu masyarakat pada masa itu kata apa? Wahai Syekh Junaid, kamu kena mohon maaf sendiri daripada dia. Dan bila mana Syekh Junaid nak mohon maaf, dia tersedar daripada tidur. Tersedar daripada tidur, lalu dia berazam, esok aku akan cari lelaki ni. Mana bila dah pagi dan sebagainya, Syekh Junaid pun dah pergilah meraya cari lelaki ni untuk mohon maaf. Cari hadirin sekalian, lalu dia pun jumpalah lelaki ni. Dan sebelum dia kata maafkan aku, lelaki ni kata apa? Wahai Syekh Junaid Al-Baghdadi, aku dah maafkan kamu. Aku dah maafkan akan kesalahan kamu. Syekh Junaid terkejut. Dia belum minta maaf. Lelaki tu dah beri kemaafan. Lalu dia kata apa? Wahai Syekh Junaid, aku juga mengalami mimpi yang sama. Ini petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Berprasangka dalam hati pun tak boleh dah. Subhanallah. Bertepatan dengan ayat Allah Azza wa Jalla hadirin sekalian dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan sangkaan. Kerana apa? Kerana kebanyakan sangkaan itu boleh menyebabkan kamu berdosa. Wala tajassasu. Jangan kamu duk cari aib orang, kamu nak sebar aib orang. Jangan kamu duk intai aib orang, dosa-dosa orang, lalu kamu seronok duk mengumpat akan dosa-dosa orang. Jangan kamu mengumpat. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Orang-orang di sekeliling kamu, jangan. Allah kata apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu, wahai pengumpat ni, adakah kamu yang suka duk cari aib orang ini, duk sebar aib orang ini, adakah kamu suka nak makan daging saudara kamu? Adakah kamu suka nak makan daging saudara kamu yang mati dalam keadaan busuk dan sebagainya? Subhanallah. Fakarihtumuh. Pasti kamu tidak akan suka, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini gambaran apa hadirin sekalian? Gambaran betapa Allah cukup marah pada orang yang mengumpat. Gambarannya, mu mengumpat, mu akan makan daging saudara kamu sendiri dalam keadaan dia mati. Kita boleh tak kalau orang bagi ayam mentah suruh kita makan? Saya rasa kita fikir 16-15 kali nak makan. Mana boleh ayam mentah? Kalau bagi daging lembu mentah pun untuk kita makan, kita tak akan makan kecuali darurat. Hadirin, bayangkan kena makan daging saudara kita sendiri, makan daging kawan kita, makan daging orang yang kita umpat tu. Subhanallah. Ia satu gambaran Allah cukup murka. Sebab itu, kalau kita termengumpat, kita ataupun kita mengumpat, cepat-cepat kita beristighfar pada Allah. Allah, maafkan aku. Allah, aku lalai. Allah, aku hina. Allah, aku ni berdosa. Maafkan aku. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.
Walaupun kita tak boleh mengumpat, walaupun kita tak boleh mengumpat, rupa-rupanya ada beberapa tempat kita dibenarkan untuk mengumpat. Ada beberapa tempat kita dibenarkan untuk mengumpat. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Antaranya ni bukan saja-saja nak mengumpat ni, ada sebab dia. Antaranya kita dibenarkan untuk mengumpat apabila kita membuat aduan saat kita dizalimi. Kita jumpa hakim, kita jumpa sultan, kalau sekarang ni jumpa polis lah. Kita telah dizalimi, kita nak buat aduan, kita boleh cerita keburukan orang tu. Tu dibenarkan mengumpat. Antaranya lagi, kita dibenarkan mengumpat untuk membantu dalam menentang perkara yang mungkar. Kita nampak dah seorang hamba Allah pergi merompak rumah orang. Dah nampak depan mata kita ni, dia pergi bawa parang nak pergi merompak rumah orang. Lalu kita kata, kalau aku cerita ke orang, aku mengumpat dia. Dah, itu dibenarkan untuk mengumpat, tak ada masalah. Kita cerita tu, mamak tu contoh. Yang mamak tu nak pergi merompak tu, kita boleh cerita keburukan. Itu tak ada masalah, itu dibenarkan. Juga kita dibenarkan mengumpat saat kita jumpa dengan mufti. Nak mohon hukum, nak tahu hukum fatwa dan sebagainya. Kita pun cerita, satu kes ini sekian, kita dibenarkan mengumpat. Untuk apa? Untuk tahu hukum. Kita juga dibenarkan mengumpat, hadirin sekalian, saat kita nak menceritakan hal ataupun seseorang, hal-hal dosa yang dibuat oleh seseorang secara terang-terangan. Seorang tu dah berzina depan mata kita, subhanallah. Lalu kita dibenarkan untuk mengumpat hal tersebut. Kenapa? Dia melakukan dosa maksiat secara terang-terangan. Kita juga dibenarkan mengumpat untuk mencegah umat Islam daripada sesuatu keburukan. Kita tahu dah, isu ni boleh menyebabkan Islam ini akan jadi terhina, umat Islam akan dihina dan sebagainya. Kita dibenarkan mengumpat saat itu. Dan yang terakhir, kita juga dibenarkan mengumpat mengikut Imam An-Nawawi saat kita nak cerita tentang kecacatan ataupun kelemahan seseorang. Contoh, seseorang ni dia pekak, telinga dia pekak, dan dia dikenali sebagai contoh sebagai mak pekak di kampung dia. Lalu kita nak jumpa orang, nak cerita, nak suruh dia dikenali, kita terpaksa kata mak pekak. Menceritakan keaiban dia, tapi dibenarkan mengumpat kerana sifat itu dah ma'ruf, dah dikenali oleh orang ramai terhadap dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, itu ayat ataupun golongan wailun yang pertama, iaitu humazah. Wailun yang kedua, kecelakaan besar ataupun celaka yang Allah labelkan dalam Al-Quran yang kedua adalah lumazah. Apa makna lumazah? Lumazah dari perkataan lumazah. Makna dia depan muka. Makna lumazah ini depan muka. Jadi ulama tafsir kata humazah mengumpat di belakang orang. Lumazah kata depan-depan. Subhanallah. Lumazah mengumpat di belakang dia. Lumazah ni dia kata depan-depan. Kamu ni bangang. Contoh. Kamu ni anak haram ke macam-macam. Dia kata direct depan-depan. Itu orang panggil lumazah. Dan itu juga akan mendapat kecelakaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, wailun ini ulama tafsir kata ada yang celaka, ada yang kata makna dia celaka. Wailun juga bermakna satu lembah yang cukup dalam neraka. Makna kata ulama tafsir kata mereka yang Allah kata wailun ini, mereka ini akan dimasukkan dalam satu lembah dalam neraka yang bernama wil. Subhanallah. Baik. Mereka yang berkata ataupun mengeji secara berdepan juga akan mendapat kecelakaan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin. Subhanallah. Kata depan-depan ni kadang-kadang kita tak sedar, dan sekarang ni dah jadi budaya di kalangan masyarakat. Kau ni bangang lah. Kan? Kau ni bangang lah. Kau ni gila. Anak-anak muda pun sekarang ni, sial lah kau. Celaka lah kau. Siot, anak haram dan sebagainya. Subhanallah. Mungkin orang kata ustaz tu hanya bergurau. Kalau menyalahi syariat, itu tak haram. Kalau kita kata kamu ni gila, niat kita hanya nak bergurau. Tapi bila mana kita mengata dia gila, perkataan labelan ataupun kejian itu merupakan satu benda yang haram, tetap haram. Kalau kita nak kata kau ni anak haram, punya lambat datang dan sebagainya, contoh ya ni, walaupun itu hanya gurauan, ia tetap haram.
Dan kalau kita perhati di kalangan masyarakat, terutamanya hadirin sekalian, di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja dan sebagainya, perkataan-perkataan begitu dah jadi biasa. Cuba perhati cucu-cucu kita. Cuba perhati anak-anak kita, kawan-kawan dia dan sebagainya. Bila mereka bermain sama-sama dan sebagainya, perkataan sial, bangan, gila, macam-macam lagi binatang-binatang yang haram dalam Islam pun mereka sebut dalam keadaan tak rasa bersalah, sedangkan itu satu benda yang haram di sisi Islam. Subhanallah. Bayangkan, masa kecil dah biasa sebut begitu. Bayangkan bila dah besar, perkataan itu akan jadi satu kebiasaan. Jadi normal di kalangan mereka, kepada mereka. Sedangkan ia satu benda yang haram. Hadirin para penonton dirahmati Allah. Ini dua golongan. Humazah, lumazah. Pengumpat dan juga pencaci. Baik. Siapa lagi akan dapat wailun? Ayat yang kedua, Allah sebut, الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده. Mereka yang mana sibuk dalam kehidupan mereka ni, daripada muda sampai ke tua, daripada kecil sampai ke besar, dalam hidup mereka, dalam minda mereka hanya nak dapat kekayaan, kekayaan, kekayaan. Fikir nak kaya sahaja. Nak kaya sahaja. Kerana orang kaya ni, kebanyakannya orang kaya, bila mereka hanya ada kaya dalam jiwa mereka, hati mereka, tidak ada Allah, tidak ada tawadhu', tidak ada infak, tidak ada perasaan, orang panggil apa, nak berkongsi kekayaan dia, dia akan rasa takbur. Dia akan rasa ego. Oh, aku khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih kaya daripada orang ni. Sifat ini juga, hadirin sekalian, akan dapat kecelakaan daripada Allah. Subhanallah. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita kerja sampai tak sempat nak salat. Kadang-kadang kita cari duit sampai kita tak sempat nak buka Al-Quran. Tak sempat nak berzikir. Tak sempat nak istighfar dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita sibukkan diri kita dengan dunia, dengan harta, dengan kemewahan, dengan kekayaan. Sampai peringkat kita lupa akan amanah Allah yang Allah berikan pada kita untuk kita didik kenal Allah. Siapa? Isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Subhanallah. Duk bilang, aku ada harta di situ. Aku ada rumah di situ. Jama'a malan wa'addadah. Sibuk kumpul harta wa'addadah. Dan kira harta dia ada berapa. Aku ada rumah di situ, ada harta di sini, ada apa nama, macam-macam kita kata. Seolah-olah hadirin sekalian, semua di dunia ni kita ada harta kita. Seluruh pelosok dunia ni kita ada tempat yang ada nama kita, harta kita. Asyik kumpul harta dan asyik kira harta sampai peringkat kita lupa tanggungjawab nak didik anak-anak kita. Subhanallah. Sampai peringkat yang menjadikan hadirin sekalian, ini realiti. Contoh ya, didik anak-anak baca Al-Quran, itu tanggungjawab ibu dan ayah. Didik anak-anak salat, didik anak-anak baca Al-Quran, ajar mereka baca Al-Quran, itu realitinya, hakikatnya adalah tugas hakiki seorang ibu dan ayah. Kadang-kadang kita ni sibuk cari duit, sampai apa? Sampai kita lepaskan didikan anak-anak kita pada ustaz, pada cikgu dan sebagainya. Tak apalah ustaz ajarlah, tak apalah ustaz ajarlah, saya bagi duit. Sedangkan didikan yang sebenar adalah tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Didikan yang sebenar adalah tanggungjawab kita sebagai seorang ibu. Cikgu tu hanya sampingan sahaja. Ustaz itu hanya sampingan sahaja. Tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah kepada kita nanti di akhirat. Hei mama, hei Minah, contoh ya, bagaimana kamu didik anak kamu? Bagaimana kamu perhatikan salat anak kamu? Bagaimana bacaan Quran anak kamu? Bagaimana kebaikan yang anak kamu buat? Kamu perhati ataupun tidak? Lantas kita nak jawab pada Allah, wahai Allah, aku sibuk dengan kerja. Wahai Allah, aku sibuk cari duit. Wahai Allah, aku sibuk cari harta. Hadirin, berani kita nak jawab depan Allah begitu? Sebab itu kita kena muhasabah. Carilah ikut keperluan kita, dalam masa yang sama kita tidak lupa kepada Allah. Dapat harta, dalam masa yang sama kita tidak lupa untuk infak. Dapat duit, kita dah asing dah. Duit ini 10% untuk tabung Masjid Al-Imam Syafi'i, contoh ya.
Saya yakin yang menonton ni semua infak pada Masjid Imam Syafi'i semua ni. Jemaah-jemaah yang cukup pemurah di kalangan para jemaah karya Imam Syafi'i. Kita dah klasifikasikan aset kita, harta kita untuk infak. Itu tidak ada masalah. Dia menjadi masalah cari duit, cari harta, kumpul harta, seolah-olah kita nak jadi orang yang paling kaya di dunia, dan pada masa tu kita telah abaikan tanggungjawab kita sebagai hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dalam ayat ini Allah hanya sebut mala. Mala ni allazi jama'a mala. Mala ni kalimah mufrad. Kalimah mufrad. Kalau bahasa Inggeris dia panggil singular. Mala ni mufrad. Dia bukan jamak. Kalau jamak amwal. Kalau jamak Allah akan sebut yahsabu anna allazi jama'a amwalan. Itu jamak, maknanya kata harta itu banyak. Tapi di sini Allah hanya guna perkataan mala. Nak ceritanya, wahai manusia, wahai hamba aku, sekaya-kaya mana pun kamu di atas dunia, kamu tak akan dapat lawan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kekayaan kamu hanya malah, hanya sikit saja, satu saja. Sedangkan kekayaan Allah ini seluas langit dan juga bumi, dan tidak ada benda yang boleh melawan kekayaan Allah. Lantas kamu jangan cuba di dunia ini seolah-olah nak jadi orang yang paling kaya, sampai kamu lupa kepada yang maha kaya. Kamu nak jadi orang yang paling mewah, sampai kamu lupa siapa yang memewahkan kamu. Kamu jangan lupa bahawasanya kamu hanya hamba di sisi Allah. Sebab tu hadirin sekalian, siapa pun kita kena berjiwa seorang hamba. Siapa pun kita kena ada satu sudut dalam hati ni, aku ni hanya hamba Allah. Hebat-hebat pun aku ni hanya hamba Allah. Kaya pun aku ni hanya hamba Allah. Bila kita ada begitu hadirin sekalian, apa pun kita buat, kita tak akan lupakan Allah. Dan orang yang tak lupa pada Allah, itulah orang yang sekaya-kayanya di muka bumi. Sebab tu dalam Islam adalah orang yang paling kaya adalah orang yang dapat tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Subhanallah. Orang yang dapat solat sunat sebelum subuh, solat sunat fajar itu, kata Nabi SAW, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan seluruh isi dunia. Tapi kita kejar ada benda tu. Subhanallah, subuh boleh kira dengan jari berapa orang yang datang. Kalau datang pun sekali seminggu, 2 kali seminggu, itu pun dah okey dah tu. Tapi nak dapatkan istiqamah sampai kita mati, cukup payah. Tapi kalau kita boleh istiqamah, itulah kekayaan yang sebenar. Walaupun harta mungkin kita tak sekaya orang lain, tak semewah orang lain, tapi bila kita mati berjumpa dengan Allah, pasti kita akan berada di kalangan orang yang kaya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ada sifat begini, kata Allah, allazi jama'a malan wa 'addada, yang asyik nak kumpul harta sampai lupa pada Allah, asyik kumpul harta lupa nak infak, dan juga asyik kira-kira harta, kita juga akan dapat wailun, kecelakaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, seterusnya siapa lagi? Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka yang akan dapat kecelakaan juga, mereka yang menyangka harta mereka itu akan dapat membuatkan mereka kekal di dunia. Harta mereka tu, mereka dah i'tiqad bahawasanya, oh, harta aku duk cari ni boleh kekalkan aku di dunia, aku tak akan mati. Sebagaimana i'tiqad kaum Ad, hadirin sekalian. I'tiqad kaum Ad. Kaum Ad dulu, hadirin sekalian, yang mana dia ni umat kepada Nabi Hud alaihissalam. Kepakaran mereka adalah buat binaan yang cukup hebat. Kepakaran kaum Ad ini, mereka boleh buat bangunan binaan yang cukup hebat. Lalu mereka mencabar Nabi Hud. Mereka kata, wahai Hud, kamu kata Tuhan kamu tu hebat, kamu kata Tuhan kamu tu power, ada kuasa dan sebagainya. Datangkanlah apa sahaja bala pada kami. Datangkanlah apa sahaja ujian pada kami. Kami akan bersembunyi dalam bindaan-bindaan kami yang kokoh, dan kami akan selamat di sana. Ini kata kaum Ad, hadirin sekalian. Lalu Allah kata apa? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تُخْلِدُونَ. Mereka merasakan bindaan-bindaan mereka itu akan membuatkan mereka kekal di dunia.
Mereka cari duit, buat binaan yang hebat, binaan yang kukuh dan sebagainya, dan binaan itu akan menyebabkan mereka kekal di dunia. Kalla wa kalla, sesekali tidak, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka ditimpa dengan bala dan ujian dan mati. Dengan bala oleh Allah dan mati. Mati dengan penuh kehinaan. Itu kaum Ad. Dan mereka, termasuklah kita, hadirin sekalian, kalaulah ada perasaan yahsabu anna ma lahu akhladah. Oh, aku ni beli tanah atas bukit. Separuh bukit tu tanah aku. Separuh bukit tu tanah aku. Kalau datang banjir besar macam tsunami, selamat aku. Contoh ya. Oh, aku ni dah ada tanah 8 ekar. Aku buat komplek yang besar-besar di atas bukit, puncak bukit. Kalau datang bala apa-apa pun aku akan selamat nanti. Kita menganggap begitu. Oh, kereta aku ni aku beli yang paling mahal. Kereta aku ni, subhanallah, kalau berlanggar dengan sama-sama kereta, nescaya tak kemek lah, akan selamatkan aku. Jangan kita menganggap kereta itu boleh mengekalkan kita. Oh, aku ni ada duit banyak dalam bank, ada berjuta-juta dalam bank. Kalau apa-apa berlaku pada aku, duit aku ada, boleh selamatkan aku. Jangan beriktikad. Apa yang kita ada, harta yang kita ada, kekayaan yang kita ada, kelebihan yang kita ada akan mengekalkan kita di muka bumi. Sebab apa? Ia hanya sekecil-kecil kekayaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin, Qarun. Kaya tak kaya Qarun ya? Qarun ni, hadirin sekalian, anak kunci harta dia saja. Anak kunci peti besi, harta dia saja dibawa oleh, dikatakan 400 ekor kuda. Dan semua kunci itu dibuat daripada emas. Kita agak-agak berapa kilo emas kita ada? Gula beras banyaklah kilo. Emas tak mungkin tak sampai 2-3 kilo. Nak cerita kekayaan kita sekarang ni tak sampai dengan kekayaan Qarun. Dan adakah Qarun itu selamat dengan kekayaan dia? No. Qarun mati dengan penuh kehinaan. Dan cuba kita tengok para sahabat Nabi SAW. Abdul Rahman bin Auf kaya. Sayyidina Uthman kaya. Subhanallah. Cuba kita tengok live mereka. Kita baca buku sirah. Kita tengok kehidupan mereka pada zaman Nabi. Adakah mereka bermewah? Jawapannya tidak. Mereka banyak infak. Malah Sayyidina Abu Bakar yang juga turut kaya dengan Sayyidina Umar dan para sahabat lain, mereka berebut-rebut untuk infak. Siapa peringkat? Sayyidina Umar. Pada satu peperangan Nabi umumkan, siapa nak infak, mari infak. Mari infak. Esoknya Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia anggap apa? Aku yang paling awal pergi infak ni, dia kata. Ya Rasulullah, aku nak infak separuh daripada harta aku. Dan aku nak tanya, ya Rasulullah, ada lagi kau orang infak? Apa kata Nabi? Nabi kata, wahai Umar, sebelum kamu datang, Abu Bakar dah datang. Dan dia infak seluruh harta dia. Hadirin, kita nak masukkan RM10 dalam tabung masjid pun kita ketar. Nak transfer QR code ke tabung Masjid Al-Imam Syafi'i pun berkira-kira. Sebab apa? Takut kurangnya harta kita. Sedangkan apa yang ada dalam poket kita pun daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tak tahu lagi duit yang ada dalam poket itu boleh kekal pada kita sampai bila-bila. Mungkin tak sampai 1 minit 2 minit, boleh hilang begitu saja. Subhanallah. Jadi kekayaan, harta, kemewahan yang kita ada entah ke mana, hadirin sekalian. Sekali mata Allah boleh tarik. Sebab itu kita kena ready. Bagaimana takdir aku selepas kaya, selepas aku mati? Ada kekayaan ini boleh bantu aku saat kita mati. Tengok bagaimana para sahabat, life mereka tak kaya. Bahkan Nabi SAW, kalaulah kekayaan ini satu benda yang amat penting dalam agama, Allah akan bagi Nabi kekayaan. Tengok ya, sebelum Nabi wafat, sebulan sebelum Nabi wafat, Nabi pergi ke perkuburan Baqi' dengan seorang sahabat. Lalu Nabi kata pada sahabat tu, Nabi kata, aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla 2 pilihan. Sama ada aku diberi kunci khazanah dunia. Allah akan bagi kunci khazanah dunia. Allah akan bagi kemudahan. Sebab Islam dah menang dah. Allah akan bagi kemudahan, kemewahan dan sebagainya pada Nabi dan hidup kekal di dunia. Dan pilihan kedua, Allah kata, Allah bagi aku pilihan untuk aku kembali kepada dia. Berjumpa dengan Rafiul A'la, dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, sahabat beritahu, ya Rasulullah, pilihlah yang pertama, ya Rasulullah, kekal bersama-sama dengan kami. Apa kata Nabi? Aku dah buat pilihan. Aku nak berjumpa dengan kekasih aku, yakni Allah Azza wa Jalla. Makna kata, Nabi menolak kemewahan. Sebab apa? Yang orang yang paling kaya
orang yang paling tenang, orang yang paling hebat, orang yang paling mewah adalah orang yang paling rapat dengan Allah. Orang yang mampu solat di awal waktu, itu orang yang kaya. Orang yang mampu tunggu azan di masjid, bukan tunggu azan baru dia pergi. No, dia tunggu azan di masjid. Tunggu dulu di masjid, iktikaf dulu, tunggu azan kadang-kadang. Ini orang kaya. Orang yang ada saham di akhirat. Mereka yang mana 8 jam mereka terjaga, tidak tidur 8 jam ataupun 24 jam, ada masa untuk Allah Azza wa Jalla. Ini orang kaya. Pagi-pagi ada masa untuk Allah buat duha. Pagi-pagi, awal pagi sebelum subuh, ada masa untuk Allah bertahajud. Selepas subuh buka Quran, baca Quran, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Ini orang kaya, hadirin sekalian. Dan kekayaan begini boleh bantu kita di akhirat. Kekayaan begini boleh bantu kita di akhirat. Okey, yang pertama tadi humazah, yang kedua lumazah, mengumpat, orang yang mengeji. Yang ketiga allazi jama'a malan wa 'addadah, yang ketiga orang yang kumpul harta. Yang keempat orang yang wa'addadah, kumpul harta, yang mengira harta mereka. Dan yang kelima orang yang merasakan harta boleh kekalkan dia hidup di dunia. Semua ini akan mendapat wailun, kecelakaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat seterusnya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak, sesekali tidak, kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah itu neraka hutamah? Insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita mungkin akan sambung ayat seterusnya, mungkin pengajian selepas ini, tazkirah, mungkin rezeki lain-lain kali, wallahu alam, kalau ada masa, sebab masa pun dah suntuk insya-Allah. Moga-moga ada manfaat lah 5 benda tu untuk petang ini. Kita ingat Allah akan bagi kecelakaan bagi orang yang mengumpat, orang yang mengeji, orang yang galik kumpul harta sampai lupa pada Allah, orang yang asyik mengira harta dia, dan orang yang merasakan harta tu, yang meletakkan harta dalam minda dan dalam hati dia, harta ini boleh kekalkan aku di dunia, mereka ini akan mendapat kecelakaan daripada Allah. Bukan manusia kata celaka, bukan kita kata celaka, tapi Allah yang kata celaka. Ini satu benda yang amat kita kena jaga. Takut kita mati dalam keadaan kita mendapat kecelakaan daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin para penonton dirahmati Allah, insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi ayat ini insya-Allah. Kita berhenti pada ayat yang keempat, dan mohon maaf jika ada saya terkasar bahasa dan sebagainya. Moga-moga ada manfaat untuk ingatan diri saya sendiri dan kita semua, insya-Allah. Baik, saya mohon maaf sekali lagi. Moga-moga Allah redai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami hina ya Allah, kami ni hina ya Allah, kami fakir ya Allah, kami dina ya Allah, kami banyak dosa padamu ya Allah. Ampunkanlah kami dan maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ampunkanlah dosa-dosa zuriat keturunan kami wahai Allah. Jadikanlah kami hamba yang rapat denganmu, hamba yang beramal dengan ilmu, hamba yang suka mencari ilmu, hamba yang sanggup bermati-matian demi ilmu, hamba yang sanggup buat apa saja untuk mendapat redha-Mu wahai Allah. Ampunkanlah kami dan maafkanlah kami wahai Allah. Wahai Allah, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Jauhkanlah kami daripada bala bencana wahai Allah. Jauhkan kami daripada maksiat. Jauhkanlah kami daripada perbuatan yang keji dan mungkar wahai Allah. Peliharalah kami dalam rahmat-Mu ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para penonton, sekali lagi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Saya sulahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.